mengenai introduction to statistics. So in a nutshell, when we talk about statistics, you want me to talk in English or not? Campur lah kan? Okay. So when we talk about statistics, statistics is actually a tools. Dalam statistical analysis, we are going to learn about following things. Pertama, anda akan belajar tentang apa itu variable. Anda akan belajar apa itu variables. So variable ni dalam bahasa lain dipanggil pemboleh ubah. Bukan pencetus umar lah, pemboleh ubah. So pemboleh ubah ni ada 5 lah yang utama. Cuma dalam basic yang kita perlu pelajari, kita ada 2, iaitu dinamakan sebagai independent variable. Independent variable apa dia? Independent variable ni ataupun nama lain dia factor. Contoh seperti umur, lagi age, lagi jantina, lagi apa? Contohnya kejap lagi kita akan buat satu kajian. Anda nak buat kajian apa? Dah ada idea dah? Anda dah ada idea dah nak buat kajian apa? Saya tanya ni, ada tak idea tuan-tuan puan? Tajuk kajian. Okay, anda nak buat kajian yang mudah ke yang susah? Mudah anda buat kajian mengenai stres je lah kan. Orang stres ke tidak menunggu masa dia untuk mendapat rawatan. Paling senang macam tu je lah kan. Walaupun tak ada apa-apa perubahan pun pada masa yang akan datang. Kan saya punya kata-kata dan bahasa ni saya cuba improve lah. Okay, tajuk kajian kita ni kita ambil contoh saya nak buat kajian mengenai kita panggil lah cross-sectional study. Contoh, this is the example only. Cross-sectional study of demographic factor and stress level. Contoh and stress level among radiologist lah in hospital lah contoh hospital Klang Valley Hospital lah contoh. Saya nak tambah baik sikit, saya buat macam ni lah Klang Valley Hospital. Okay, yang ini saya akan adjust cross-sectional study of work related task and stress level among radiologist lah. Saya ambil among patient lah ataupun among client in Klang Valley Hospital. Okay, so kalau saya cerita tajuk kajian seperti tuan-tuan lihat pada slide sekarang ni, cross-sectional study ni ataupun nama lain dia dipanggil, ni istilah saya lah sometimes istilah saya ni diguna pakai juga oleh kebanyakan saintis-saintis lain lah. Cuma saya suka gunakan perkara ni bagi membeda-bedakan supaya kamu lebih faham lah. So yang pertama cross-sectional study. Bila kata cross-sectional study, it is cross-sectional study adalah contoh yang dipanggil juga sebagai SD. SD ni adalah study design ataupun reka bentuk kajian lah. SD adalah kajian reka bentuk. So kajian ni dia ada 2 lah, observational, experimental. Ni nanti anda belajar lah dengan cikgu research methodology. Okay, work related task ni ataupun prosedur kerja lah. Yang ini sebenarnya saya nak highlightkan kepada color ungu. Yang ini saya nak letak dia sebagai IV. Maksudnya IV ni contohlah kena menunggu, lepas tu penggunaan teknologi. Contoh ni saya ambil contoh je. Lepas tu keadaan menunggu yang tidak kondusif dan sebagainya lah. Ini contoh kajian yang kita nak tengok. Apakah work related task? Bukan work related task. Clinic environment lah saya kata. Clinic environment and procedure and stress level among client in Klang Valley Hospital. Ini contoh. Contoh saya ni sebenarnya agak kontroversi tapi siapa yang dengar video ni agak dapat menerima dengan hati yang terbuka lah. Kalau tak, Malaysia tak akan maju pun. Okay. So stress ni contoh saya akan letak dia sebagai DV. DV ni sebenarnya adalah faktor yang kedua saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan, iaitu dependent variable ataupun nama lain dia sebagai outcome. Contohnya kat sini kita kata stres lah. So kita nak tengok apakah faktor-faktor yang mempengaruhi orang stres. Kat sini contohnya adalah prosedur kerja. Okey, prosedur kerja. Lepas tu apa lagi? Masa menunggu. Okay, lagi apa lagi? Masa menunggu, prosedur kerja lagi. Suasana, environment. Okey, lepas tu kualiti udara. Ni contohlah. Ni semua contoh-contoh yang menyebabkan seseorang itu stres ataupun tidak dekat kita punya klinik. Okey, jelas tak contoh kajian ni? Jelas kan? Senang tak? Nampak senang ke susah? Nampak senang kan? Nampak susah sikit lah, tapi agak senang juga. Saya akan ceritakan memang senang nak buat. Anda boleh balik ataupun anda boleh buat esok pun. Dan anda boleh dapat data dan seterusnya anda boleh buat improvement. Dan pegawai-pegawai anda sepatutnya menjalankan improvement untuk kebaikan negara lah. Okey, klien ini adalah dipanggil juga dalam istilah saya sebagai SG. SG ni adalah study apa? Study group. Ini adalah study group.
Okey, kemudian last kali but not least, Klang Valley ni adalah sebenarnya saya nak cakap dia adalah location. So kalau tuan-tuan dan puan perasan, cara saya mereka bentuk satu kajian ni, saya akan ada benda-benda ni. Ini basic lah untuk level diploma ke advanced diploma. Pada saya, kalau anda boleh ikut kitab ni ataupun cara ni, insya-Allah anda akan faham dan boleh amalkan di seluruh tempat. Saya ambil contoh kajian reka bentuk. Kajian reka bentuk ni dia ada dua. Satu observation, satu lagi adalah experimental. Experimental. Contoh paling senang experimental ni kita ada buat manipulation lah. Anda letak kontras pada level ni, anda ubah kontras pada level ni, tengok macam mana quality image sebagainya. Itu panggil experimental. You ada manipulation. Yang kedua adalah observation. You ambil data-data yang pernah ditunjukkan dulu. Faham Contoh you dah ada data, you ada 1000 data patient yang menunjukkan dengan kontras macam gini, ini quality dia. Ini radiologi punya komen terhadap gambar tu kan. So itu observation yang menggunakan data secondary. So you nak buat korelasi kan kepada berapa banyak kontras dan juga quality observation yang diperolehi oleh pakar. So itu pun sebenarnya salah satu kajian. Tapi kajian tu lebih kepada kajian retrospektif lah. Sebab data tu you ambil, you review balik je. Itu panggil retrospektif kajian. Dan you boleh relatekan pula. Contoh, kalau kata orang yang dapat kontras macam ni, macam ni. Apakah jenis parameter yang menyebabkan dia punya kontras tu cantik? You boleh tengok. Sebab apa? Sebab dia tak ada komorbid, dia adalah lelaki. Contohnya sebab lelaki kan biasanya keimanan dia lebih terang dibanding perempuan. Contoh, ni saya ambil contoh. Sebab saya lelaki kan. Kalau saya perempuan, saya cakap perempuan keimanan dia terang. Saja je kan. Okay, so kalau anda tengok kat sini, IV ni adalah factor. What is the factor that you are trying to investigate to establish a relationship, for example? To know exactly the association. Okay, cross-sectional study. Related ataupun association lah. Ini contoh lah. Nanti saya akan baiki lagi saya punya tajuk. Anda kalau buat master PhD pun, tajuk ni boleh diubah sampai ke peringkat sendet. So jangan risau. Tajuk mula-mula anda bagi sampai nak dapat degree ke master ke PhD, boleh diubah lagi. Tak ada masalah. Okey, DV saya adalah stres. Betul tak? Saya nak tengok stress level di kalangan siapa? Patient. Kemudian LC adalah location lah. Kemudian SG adalah study group. Study group ni contoh anda ambil semualah. Iaitu klien. Anda punya klien lah dekat klinik. Mungkin satu hari anda serve about 100 people ada. Tak ke banyak ke sikit je? Medicine trauma ni biasa kat mana? Dekat emergency lah kan. Emergency. So maknanya you all punya patient mungkin ramai lah. Atau mungkin sikit tak ada masalah. Alright, setakat ni jelas So cut variable ni tadi untuk makluman semua. Variable terbagi kepada 5 yang utama, tapi saya cerita 2 je variable yang paling penting untuk anda pelajari, iaitu IV dan juga DV. Yang lain-lain nanti anda belajar kat sekolah pondok lah, boleh? Dan anda tanya cikgu metodologi research. Ada banyak lagi contoh moderator variable, contohnya control variable, contohnya confounding variable. Itu anda belajar kat sekolah pondok. Anda belajar kat universiti lah, maknanya saya reservekan tu untuk profesor anda terangkan kepada anda dengan lebih detail. Kalau profesor anda tu bijak lah. Okey, tools variable. Okey, selepas tu kita juga kena faham bahawa statistik ni akan ada elemen yang dipanggil sebagai data. Ataupun kita panggil sebagai you punya data lah. Data ni ataupun boleh ubah variable data. Dalam data kamu ni pula, data ini dipanggil ataupun dibahagikan kepada 4 jenis. 4 jenis data. Data yang pertama dinamakan sebagai nominal. Okey, sorry. Data ni adalah nama lain juga bagi penerangan saya ni adalah scale of measurement. Itu yang saya nak cakap. Bila kamu collect data dekat lapangan nanti, kamu akan dapati kamu akan ada data yang pelbagai skala. Saya bagi lecture sambil duduk ni tak ada masalah ke macam pemalas? Okey kan, sebab saya memang biasanya tak akan bagi lecture duduk. Biasanya saya akan gunakan whiteboard tu, tapi saya ada kekhawatiran saya tak boleh nak rekodkan yang itu. Faham tak? Saya terlupa bawa iPad saya ni. Biasa saya akan tulis dekat iPad. Tapi anda tengok nanti yang Kuala Pilah punya video, dia akan ada tulisan dekat iPad. So kalau anda suka yang menulis, anda tengok video yang itu. Anda benci yang menulis, tengok yang ini. Kalau benci dua-dua, tengok orang lain punya video. Okay. So data kita dalam bentuk skala ni terbagi kepada 4 jenis skala. Yang pertama dinamakan nominal. Nominal ni ataupun nama lain sebagai data non-matrix ataupun non-numerical lah. Data ni seperti jantina. Jantina ni kita tidak ada jantina kata lelaki tu 1, perempuan tu 2, tidak ada. Tetapi kita memberikan nombor, memberikan number. So bila awak tengok video ni dan saya menulis di situ, itu memberikan penerangan. Saya harap anda boleh ulang kajian ni dan fahamlah. Okay, kedua adalah ordinal. Ordinal ni adalah sama juga macam yang atas. Dia adalah data non-metric. Sama je, non-metric ataupun non-numerical. Cuma beza dia, bezanya
Dia ada urutan. Saya ambil contoh Anda punya skala Likert. Skala Likert ni tahu? Kalau anda mungkin tak sure, anda boleh tengok juga pain scale. Tahu pain scale? Skala sakit tu kan? Daripada 1, 0 0 ke 1 sampai 10 kan? Tahap kesakitan kamu daripada 1 sampai 10, 0. Itu dipanggil ordinal scale. So, skala pengukuran ni penting untuk anda faham kerana ini adalah proses paling asas. This is a fundamental process for you to establish what kind of questionnaire that you are trying to develop in the future. If you fail to do so, you are going to get the poor result ataupun unexpected outcome lah. I took one example. Kalau you nak tanya orang umur, maka you akan tanya beberapa contoh soalan kan. You boleh tanya macam ni. Sila pilih umur anda. Contoh kan. So, dia akan pilih lah. Umur dia adalah berapa? A. Dia akan ada macam ni kan. Ada, apa nama kita panggil? Ada pilihan. A, 2 kurang daripada 20 tahun. Contoh. B, 20 hingga 40. Contoh C adalah lebih daripada 40 tahun. Baik, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak saya nak gunakan data yang saya collect nanti, contoh pada soalan nombor 1 ni, untuk mengira mean umur? Boleh tak? Saya nak kira average umur. Dah collect data, saya nak kira average umur. Boleh tak? Jawapan dia boleh belah, tak boleh. Ya, sebab saya tak tahu sebenarnya umur you all berapa. Saya takkan tahu pun umur you all berapa. Sebab you hanya memilih you dalam kategori umur mana. Betul tak? Jadi saya hanya boleh menerangkan kebanyakan orang memilih umur kurang daripada 20. Maknanya ramai orang saya ni umurnya kurang 20. Faham ya? Saya menjangkakan kawan awak punya kajian pula mendapati umur 20 ke 40. Jadi dia hanya menceritakan awak di dalam pilihan yang mana. Okey, ini kelemahan apabila kita menggunakan untuk collect data umur tapi kita minta dia pilih. Kita tengok soalan yang kedua. Sila, contoh sila nyatakan umur anda. Dalam kurungan, dalam tahun. Contoh So, orang pun akan buat apa? Akan isikan tempat kosong lah. Betul tak? So, orang pun tulis, saudara tulis berapa, saudari tulis berapa dan sebagainya. So, last kali kita boleh dapat data numerical. So, kalau saya nak kira mean, boleh tak? Saya nak kira maksimum, boleh tak? Boleh. Maksimum umur. Kajian saya ada dalam kelas ni berapa orang? 12 Contoh anda bagi tahu umur anda semua sekian. Saya nak tanya, boleh tak saya nak tahu maksimum umur dalam kelas ni? Boleh. Boleh tak saya nak tahu minimum umur dalam kelas ni? Boleh. Saya nak tahu average umur, boleh tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena hati-hati. Bila you tanya soalan itu you nak analyse apa nanti? So penting benda ni. Nanti bila you nak buat borang, you nak buat investigative form, you nak buat borang untuk data bagi passion. Last kali you tanya orang suruh pilih umur biar mana, bila saya tanya balik kepada you sebagai evaluator ke assessor ke, kebanyakan average orang punya umur dekat tuan dan puan punya klinik berapa orang? You tak boleh jawab lah sebab you hanya dalam bentuk julat. Ini kesilapan yang berlaku. Kalau dah berlaku, taubatlah pada Allah Ta'ala sebab pintu taubat masih terbuka, ubahlah soalan tu. Jelas Contoh lain saya ambil contoh. Anda ada tak something yang related to the doctor punya investigation. Contohnya doktor kena menyatakan sama ada benda tu boleh tengok ataupun tak boleh tengok. Betul tak? Dia macam perception lah kan. Boleh nampak ke tak boleh nampak. Ada ke tak ni prosedur ni? Saya tak tahu ni. Saya main cakap je. Ada tak? Tengok image, dia grade kan. Image ni boleh nampak, tak boleh nampak ataupun sebagainya. Ada ke tak? Tak ada. So lebih kepada apa? Nampak tak nampak? Ke tak ada juga? So biasanya dia orang tengok image, dia orang tengok je. Awak memang bagi image je lah. Lepas tu awak tak ambil tahulah dia tengok tak tengok. Macam tu. Yang penting image tu tak boleh nampak, ambil balik. Macam tu je lah. Okay, so lepas tu apa yang you all buat? Repair lah. Okay, repeat balik prosedur lah. Okay, so maknanya dekat situ data yang doktor anda akan bagi adalah lebih kepada nampak tak nampak. Satisfactory, non-satisfactory. Contoh kan? Okay. Itu contoh soalan juga. Maknanya you boleh cerita pasal satisfactory, non-satisfactory. Dia jadi data. Ataupun you boleh kata, okay doktor, ini grade daripada 0 sampai 5. You grade kan? 0 adalah sangat tak bagus lah, saya kena ambil balik. 5 sangat bagus, saya tak ambil balik. Kalau you kata 4, 4 lah. So saya boleh tahu. Jadi bila awak nak analisis, mana yang lebih bagus? Satisfactory dengan satisfactory ke ataupun yang berskala tadi? Berskala. Itu saya ambil contoh je. Kerana apa? Kerana bila awak ada skala, boleh tak awak nak convert skala ni kepada satisfactory dengan non-satisfactory? Jawapan dia boleh. Sebab anda ada data nombor, boleh ditukar kepada kategori. Jadi sebenarnya kat sini anda kena fahamkan betul-betul data kategori, data nombor
Data nombor boleh dikategorikan. Ini anda kena ingat. Tapi data bukan nombor memang tak boleh buat apa-apa analisa tinggi. Ini anda kena jelas. Maknanya kalau anda memang collect data tu yes, no, ya, tidak, dia tak boleh buat apa. Faham ya? Itu contoh. Tapi dia adalah nanti beberapa perkara yang lain saya akan ceritakan. Alright, so next adalah kita panggil sebagai interval. Interval dan last sekali adalah ratio. Interval dan ratio ini ataupun dipanggil sebagai I dan R, ini dua-dua ni saya colorkanlah dengan warna hijau. Kenapa saya colorkan dengan warna hijau? Bukan sebab parti politik warna hijau, tak. Tapi nak menunjukkan interval dan ratio ini adalah data numeric ataupun data nombor. Okay, numeric. Ini adalah data nombor. Cuma beza dia, interval zero, no meaning. Ni kena ingat. Okay, ratio zero have meaning. Have meaning. Maksudnya zero tu ada makna. Contohlah, zero ada makna ni macam temperature lah. Temperature. Temperature kalau 0 degree Celsius, maksudnya apa? Beku kan? Kalau kata 100 air, dia akan jadi wap, betul? Jadi 0, 100 dia ada makna, betul? Tapi kalau interval ni, saya ambil contoh paling senang adalah IQ. IQ anda 0. Adakah anda ni dikategorikan sebagai dot bijak? Bukan. Sebab belum tentu anda dot bijak. It's just because you do not want to answer, you wrongly answer it. Dia tak betul-betul measure you punya cognitive level. So that's why interval ini wujud sebagai salah satu variable, salah satu scale of measurement. Jadi kalau anda berada di hospital, interval dan ratio ini juga ada doktor-doktor yang menggelar dia seperti gelaran berikut, yang dipanggil sebagai continuous variable ataupun dipanggil sebagai categorical variable. Jadi categorical anda boleh bayanglah kan, categorical ni maknanya sama ada dia adalah nominal ataupun ordinal. Faham tak maksud saya? Ini nama lain yang digunakan oleh masyarakat saintifik di dalam bidang perubatan. Faham tak? Continuous bermaksud data-data numeric, iaitu IR lah, interval ataupun ratio. Categorical ini pula adalah data-data kategori, iaitu apa dia? Pandai. Kategori sama ada dia adalah nominal ataupun ordinal. Okey, setakat ni jelas? Bila anda dah jelas tools, statistik ni is just a tools, and anda dah jelas tentang variable, anda pun dah jelas tentang skala, maka next question kita akan pergi kepada macam mana kita nak buat analisa. Baru kita pergi kepada analisis data. Lepas tu sebelum analisis data ni sebenarnya ada satu step yang saya tak ceritakan lah, tapi yang ini nanti kawan-kawan pengajar lain akan cerita, iaitu proses apa? Yang dipanggil apa? So, macam ni nak ada data? Pandai, saya suka jawapan tu. Itu jawapan yang 100% betul lah, collect data. You tak ada data, you nak analyze. You nak analyze apa benda, you tak boleh analyze lah. You mesti ada data. So macam ni nak collect data? Ini tambahan Ini tak masuk dalam saya punya chapter hari ni, tapi saya nak share je lah. Collect data ada banyak cara. Satu adalah secara kita panggil sebagai primary data, ataupun yang kedua dipanggil sebagai secondary data. Apa maksud primary? You collect sendiri, you collect sendiri. Sendiri. Yang kedua, secondary data ni maksudnya apa? Data orang lain anda gunakan. Yang ini contoh repository, repository. Yang ini anda buat sendirilah, questionnaire. Lepas tu anda pergi fill ataupun anda buat eksperimen. Ini contoh how you want to collect the data. Faham ya? Ini contoh data. Data tu nanti akan dalam bentuk apa? Data-data ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, data ni tadi akan ada dalam bentuk pertama ikut jenis skala lah, ikut jenis skala. Lepas tu ikut objektif. Okey, kemudian yang terakhir adalah ikut suka anda lah. Yang data ni saya saja je cerita. Maknanya nak cerita, data yang kamu collect ni akan ditranslate kepada what is the objective of your study. What is the objective of your outcome, what is the objective of your investigation. Okey,